Terima kasih Tuan Mengerusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bercakap mengenai butiran kepala tajuk B22. Tapi sebelum itu saya nak komen sedikit. Mufti Arau pagi tadi, dia ada baca ayat Quran, tapi dia lupa baca yang ayat sebelum itu. Inna Allah ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Beri amanah kepada mereka yang berhak. Itu dia lupa baca itu, dia hanya baca nak setia pada orang lain. Ya. Jadi Tuan Mengerusi, saya terima kasih kerana bercakap mengenai KKLW ni, satu kementerian yang penting. Tahun ini, tahun 2014, memohon 9.8 bilion. Ini kementerian yang jaga banyak institusi yang bersandarkan kepada kampung, JKKP, Kemas, Risda, Felda, Felkra, dan Kesedam, Kedah, Ketengah, macam-macam lagi. Tapi ini juga satu kawasan yang mana ramai majoriti orang Melayu duduk di sini, dan kita menaruh harapan yang tinggi kepada KKW ni untuk meningkatkan pendapatan orang luar bandar. Sebab kalau kita tengok daripada household income survey tahun 2012 ini, yang 20% ke atas, teratas mempunyai pendapatan household sebanyak 13,000. Yang 40% ke bawah, di mana majoritinya orang Melayu dan Bumi Putera mempunyai pendapatan RM3,600. Dan yang orang Melayu yang 20% ke atas tu mempunyai pendapatan 10,666. Yang 40% ke bawah yang mendiami di bandar-bandar mempunyai pendapatan bulanan RM1,300. Sebab itu kita mengharapkan dengan 9.8 bilion peruntukan, kita mengharapkan Kementerian Luar Bandar ini membangunkan dan meningkatkan pendapatan orang luar bandar. Jadi saya nak pergi kepada butiran 010600, iaitu infra program melatih dan membuat research untuk bagaimana untuk mentadbir dan mengurus luar bandar. Jadi saya berharap, sebab ini kena melibatkan ramai orang dan ramainya pertubuhan seperti kampung yang terlibat. Misalnya kampung yang terlibat ada 15,500 buah kampung, dan dia nak angkut juga orang kampung untuk menyertai program-program latihan dan program mengenal bagaimana nak mengurus kawasan luar bandar 96,000 orang. Jadi bajet yang saya rasa hanya dibagi kepada sebanyak itu sama ada mencukupi atau tidak untuk mendidik orang ni bagaimana untuk mengurus luar bandar. Jadi itu infra. Kemudian saya nak menyentuh, walaupun ini bukan secara direct, tapi saya tengok Kementerian Luar Bandar ni akan mengadakan 3 bulan sekali, 4 kali setahun dia akan bertemu dengan institusi seperti Felda, Felkra. Saya nak sebut macam di Felda, di bawah butiran 010900, kemudahan tanah dan wilayah yang diberi peruntukan sebanyak 16.017 di banyak kawasan Felda sebagai contoh. Masalah yang terbesar sebagai contoh di Rauk, Felda Tersang, Felda Lembah Kelau, Felda Kerau, ialah masalah mengenai pembuangan, pengutipan dan pelubusan sampah. Sebab orang-orang di Penderoka ni tidak bayar quick rent sebab berada di luar daripada majlis daerah atau majlis pemadaran, maka tidak ada perkhidmatan mengumpul, mengutip dan melupuskan sampah-sampah. Jadi orang Felda ni buang sampah di mana tempat. Kalau kita nak pergi balik ke Kota Baru, kita lalu kat Felda Tersang, di persimpangan jalan Tersang itu, disitulah Penderoka Felda buang sampah rata-rata atas jalan. Jadi mendatangkan masalah kesihatan yang berat. Jadi saya berharap pihak kementerian memandang perkara ini dan menyelesaikan masalah pengutipan, penghantaran dan perlubusan sampah. Itu satu. Kemudian kita ada di bawah butiran 011300,
iaitu pengupayaan komuniti dan infodesa, iaitu nak mengajar jawatan kuasa kemajuan dan keselamatan kampung ini bagaimana nak mentadbir kampung. Jadi saya harap satu daripada perubahan yang dilakukan, kita mesti melihat kepada penambahbaikan kualiti kepimpinan dalam JKK. Jadi saya dalam pengalaman saya sendiri ini, JKK ini selain ialah ekstensi kepada cawangan-cawangan UMNO, banyak ketua cawangan dan mereka terdiri daripada orang-orang yang mempunyai kelayakan yang kita mengharapkan untuk membangun kat orang Melayu, tetapi kita letak orang-orang yang mempunyai kelayakan yang questionable untuk memimpin peringkat kampung. Jadi saya berharap organisasi institusi seperti JKK ini, mestilah kerajaan serius melihat bagaimana untuk meningkatkan kualiti kepimpinan di peringkat JKK. Saya lagi satu saya nak sentuh ialah 0200. Minta penjelasan sikit lah. Sebab apa tahniah kepada Rauf. Ya. Dia apa kenyataan beliau itu betul. Tapi masa beliau dalam UMNO dahulu, yang benar semenjak beliau meninggalkan UMNO banyak dapat perubahan baru dah. Nanti belum habis lagi. Ya, sebenarnya dahulu memang betul apa yang Muhammad kata tadi. Bahawa yang ketua kampung itu juga merupakan ketua untuk bangun orang asli. Bagilah aku habis dulu kau ni. Untuk itu, belum habis kata dia menghormati demokrasi. Apalah. Ini cakap tak suka bikin. Bila dia cakap, dia suka kita dengar. Bila dia cakap, tak mau kita dengar. Apa ni? Ini demokrasi ala pembangkang tu sebabnya. So, tetapi saya setuju. Oleh kerana itu, kerajaan sedar bahawa perlu kita adakan jawatan JKK khas untuk orang asli itu sendiri. Itu apa yang Datuk yang Muhammad kata itu betul. Dan apa yang kerajaan dah buat untuk makluman lah. Yang saya, maksud saya di Rompin lah. Itu saya tahu. Bahawa di bagi orang asli, dia ada JKK-nya tersendiri. Yang ketua dia mereka sendiri. Itu fenomena yang yang Muhammad kata itu betul, saya setuju. Tapi sudah perubahan dah buat. Itu nak maklumkan kepada Yang Muhammad lah. Sebab Yang Muhammad dia lebih mengetahui tentang DAP sekarang. Dia kurang maklumat tentang UMNO. Tak nak beritahu je. Ya. Terima kasih. Tapi itu saya tidak cakap mengenai JKK orang asli. Saya cakap mengenai orang Melayu. Sebab apa orang UMNO dia selalu bising bagaimana untuk mengangkat martabat orang Melayu kampung. Tetapi dia letak di peringkat grassroots leadership. Ialah kepimpinan yang terdiri daripada jaga bank, jaga sekolah, macam-macam. Jadi bagaimanakah orang macam ni mempunyai kemampuan untuk memberi idea-idea untuk membangun orang Melayu? Itu yang saya cakap. Bukan mengenai orang asli. Orang asli saya tak tahu itu. Silap sikit. Ampang bangun. Ya, silakan. Terima kasih. Tutup pengurusi. Rauf tahu tak di negeri-negeri yang diperintah oleh Pakatan Rakyat ada pula ni BN UMNO ni dia bentuk pula JKKP dalam standard yang tidak begitu bagus, nak pula juga membentuk satu JKP untuk berlaga dengan JKK yang dibentuk oleh kerajaan Pakatan Rakyat di negeri kita. Apa? Itu satu perkara yang saya nak sentuh. Maknanya di negeri yang kerajaannya bukan Barisan Nasional, Kerajaan Barisan Nasional mewujudkan JKKP sebagai satu usaha untuk undermine pertubuhan yang sahih yang diwujudkan oleh kerajaan negeri. Maknanya you encourage a government within a government. You create anarchy macam ni. Kelang kabut orang Melayu. Nak ikut ya JKKP ke ataupun nak ikut JKK. Itu balik semula saya nak cakap pasal itu. Dari semasa saya nak cakap, ini bukan satu perubahan yang mendadak. Ini sebagai untuk pengetahuan YB Rompin. Semasa saya dalam UMNO dulu, saya mencadangkan bahawa JKK ni patutnya ambil pegawai-pegawai kerajaan. Bukannya daripada jaga kereta, jaga bank, jaga sekolah untuk memimpin masyarakat Melayu di kampung. Sebab itu macam manakah orang ini mau mendukung program pembangunan di kampung-kampung, sedangkan kita memerlukan kepimpinan yang berkualiti di peringkat grassroots level. Barulah dasar-dasar kerajaan
boleh dilaksanakan tanpa ada keterasan. Ya, masa habis yang amat. Penjelasan sikit boleh? Saya sikit je Tuan Speaker, penjelasan cakap sikit je. masa itu. Sikit je penjelasan. Tuan Speaker, sedarkah Raub bahawa sebenarnya JKK yang wujud, JKKP yang wujud ni adalah JKK di bawah Kerajaan Persekutuan sejak daripada dulu lagi. Jadi apa yang dibuat sekarang adalah diteruskan perkhidmatan daripada Persekutuan terus kepada negeri. Jadi yang negeri yang baru ni pula yang buat asing ni, siapa yang baru, siapa yang lama? Terima kasih. JKKP ini Tuan Pengerusi hanya diwujudkan semasa seorang bekas menteri besar yang sudah masuk PAS hari ini wujudkan, bukan masa dulu. Bukan dulu-dulu ada hanya JKKK. Kalau di negeri-negeri yang Barisan Nasional menang, kita tak tengok pun ada JKK bayangan. Hanya di negeri-negeri yang dimenangi oleh parti bukan Barisan Nasional, kita wujudkan satu pertubuhan bayangan untuk undermine apa yang hendak diperlakukan oleh JKK yang sahih. Ya. Jadi saya ingat Tuan Mursi sebab masa yang telah saya golongkan di situ, dan saya melihat bahawa kalau betul-betul lah kita hendak membangunkan masyarakat kampung, hendak meningkatkan pendapatan, kita mesti bersedia untuk menerima bipartisan views. Sebab apa yang stakeholders ni bukan hanya terdiri daripada ahli-ahli parlimen, daripada Kerajaan Barisan Nasional, kita daripada pembangkang pun juga meletakkan kepentingan orang kampung sama seperti yang diibaratkan, yang dilakukan oleh ahli-ahli parlimen daripada Barisan Nasional. Sekian, terima kasih. Yang amat pengarang.